أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على خير نبي أرسلا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya pada malam ini masih lagi kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan-amalan kita itu termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak, insya-Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Pertamanya saya nak minta maaf lah sikit tentang kuliah kita baru-baru ni, di mana saya terlupa bahawa jadual di surau ni saya ada perubahan untuk minggu yang keempat. Di mana kalau ikut sebelum Ramadan itu saya sepatutnya pada minggu yang kedua, Jumaat minggu yang kedua, saya akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Baba Suhaimi, di mana beliau akan mengambil pada hari Isnin minggu keempat giliran saya untuk kos itu. Jadi saya lupa baru ni, jadi saya menjangkakan bahawa saya ada kuliah hari Isnin baru ni. Rupa-rupanya bukan, patutnya giliran Baba Suhaimi. Walau bagaimanapun, apabila mana Baba Suhaimi menarik diri last minute petang tu kan, makluman tu kan, jadi saya tak sempat nak undur balik jadual saya sebab saya ada bertemu lain. Saya tak jangka masa sebelah pagi tu, sebelum tentang Baba Suhaimi keluar tu, saya tak jangka bahawa kuliah saya tak ada malam tu. Jadi bila saya tengok jadual minggu lepas tu sepatutnya Baba Suhaimi ambil, jadi saya pun kira isi dengan program lain lah. Jadi bila petang tu tiba-tiba dapat makluman Baba Suhaimi uzur kan, tak dapat nak datang juga. Jadi saya tak sempat dah nak balik untuk datang ke sini. Jadi minggu lepas tu tak ada, jadi saya minta maaf banyak-banyak lah. Jadi untuk minggu ini kuliah saya ni kalau ikutnya pada malam ni untuk ni 7. Tapi saya tak sempat nak confirm lagi dengan Haji Din. Nanti insya-Allah lah saya akan bersah balik. Minggu ni bulan ni adalah pertamanya pada minggu ini. Minggu depan 8 hari bulan, 15 hari bulan, 22 tu sepatutnya jatuh pada giliran Baba Suhaimi lah kan, untuk kuliah beliau. Jadi bertukar di situ, dan saya akan ambil balik pada 29 hari bulan kalau ikutnya. Dan saya akan pergi untuk giliran Jumaat malam kedua tu, yang saya ambil tempat Baba Suhaimi tu, sepatutnya saya ambil situ kerana saya dah bertembung dekat tempat lain pula. Jadi kemungkinan saya akan berpindah pada kalau Jumaat ni saya akan minggu kedua ni saya akan pergi kepada hari Khamis minggu ketiga. Yang tu saya akan confirm balik dengan Haji Din. Sebab tu maknanya ni setakat jadual sekarang ni untuk sekarang ni maknanya 18 bulan kot bersiaran. Untuk ganti hak yang minggu keempat 22 bulan saya tak dapat hadir. Mungkin saya akan bersiaran pada 18 bulan lah. Tapi saya akan confirm balik lah dengan Haji Din insya-Allah. Itu tentang kuliah kita pada bulan ni lah. Makluman awal dulu InsyaAllah kalau tak ada arah, jika jadual ni komplit nanti dah selesai, saya akan membaliklah pada minggu depan InsyaAllah. Walau bagaimanapun bahan ini boleh tengok daripada semasa ke masa dalam WhatsApp surau lah. InsyaAllah biasa akan diupdate di sebelah situ. Baik, untuk pada malam ini kita masih lagi menyambung perbincangan kita daripada bahagian ulang kaji.
Kita tak masuk lagi ni. Okey. Sebab saya nak tengok, kita nak tengok dulu beberapa perkara yang perlu kita imbas balik sebelum kita masuk kepada tajuk yang seterusnya. Untuk makluman tuan-tuan, kita sebenarnya Ramadan baru-baru ni kita dah berhenti tajuk kita berkaitan dengan pembagian pusaka ini. Pertama dulu kita bincang tentang waris utama. Okey, kemudiannya kita masuk kepada waris ganti. Kemudiannya masuk Ramadan kita berhenti. Jadi insya-Allah lah selepas ni buka Ramadan ini kita akan masuk kepada waris kedua. Kategori waris kedua. Lepas tu kita akan masuk pada waris-waris yang menerima secara asabah. Jadi waris utama, waris ganti dan juga waris kedua ini kita akan sentuh secara khusus, dan kemudiannya kita akan sentuh lagi khusus tentang berkenaan dengan bahagian asabah selepas tajuk ini. Walau bagaimanapun sebelum kita masuk kepada yang tajuk yang seterusnya, iaitu waris kedua ni, kita nak tengok dulu setakat mana kita dah maknanya menguasai dan masih lagi ingat daripada perbincangan kita daripada tajuk waris utama dan juga waris ganti. Boleh macam tu. Baik. Malam ni kita nak start yang mana dulu? Malam ni kita pergi dulu tentang masalah dulu. Kita ambil masalah dulu. Okey. Kita ambil masalah dulu. Baik. Ni soalan ni kita dah pernah bincang dulu, tapi nak tengok balik sama ada masih boleh buat ataupun tidak. Lepas ni baru kita akan pergi kepada ingatkan balik tentang syarat-syarat waris tu. Boleh soalan pertama. Seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan suami serta 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan, sebagaimana gambar rajah tu, dan wang simpanan berjumlah RM10,000. Macam tu. Boleh? Ni kes dia. Soalan ni mudah je. Boleh. Jadi bila dapat soalan ni kita buat dulu dalam bentuk gambar rajah. Supaya mudah kita faham cerita dia macam mana. Ni sebenarnya cerita ni telah disusun balik dah. Jadi mudah faham lah. Kalau cerita hak asal tu belik sikit. Ada cerita tu kan. Cerita kait dengan orang ni, dengan orang tu. Hari ni saya dapat satu kes. Kawan saya tanya, nak tanya tentang berkenaan dengan duit Baitul Mal. Nak serah macam mana, nak buat macam mana kan. Jadi nanti kita cerita dalam soalan kedua nanti. Okey, yang ni dah boleh buat. Dah tu dah. Okey. Cuba kita tengok macam mana pengiraan dia. Baik, mula kita dapat kes ni, kita susun dulu dalam bentuk gambar rajah ni, barulah kita buat dalam bentuk pengiraan. Muslimat kalau nak tengok rasa kurang jelas boleh buka bahagian tu, tabir tu. Okey, baru kita susun. Jadi kita akan dapati setelah kita susun dia dalam bentuk gambar rajah supaya senang kita faham siapakah waris yang terlibat, barulah kita pindah dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual kita akan dapati waris-warisnya itu adalah suami, kemudiannya anak lelaki ada 2 orang, sebenarnya anak perempuan. Okey, susun dulu. Lepas kita nak kira ni, kita kena susun dulu. Okey. Maka kita akan dapati suami dia waris dia suami, anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki, anak perempuan. 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi kita dapat tu nak kira ni mestilah pada peringkat semasa kita buat siasatan waris tu, kita dah kena pasti dan selidik terlebih dahulu siapakah waris-waris yang betul-betul tinggal. Adakah maknanya masih lagi ada waris? Contohnya dalam kes ni waris sebelah atas kan, waris sebelah atas iaitu ayah, ibu ataupun pengganti kepada ayah dan ibu kan, daripada sebelah ayah datuk dan nenek, daripada sebelah ibu nenek kan. Kena tak pasti dulu waris sebelah atas tu betul-betul ada ke ataupun tiada
Bila kita dapat kes tu, bila dah betul-betul komplit, maknanya dah selesai tu, kita buat siasatan waris, mendapati bahawa inilah maknanya senarai waris yang layak menerima pusaka pada ketika mana kematian itu berlaku, barulah kita masuk kepada jadual pengiraan. Sebab tu maknanya kita buat siasatan waris tu, kita buat gambar rajah untuk memudahkan kita faham kedudukan kes tu macam mana. Kan? Nak siasat siapa, nak tahu siapa lagi, kan? Macam tu cerita dia. Jadi lepas tu barulah kita pindah pada jadual pengiraan. Jangan kita kira dulu, lepas tu baru tengok ada baki ni nak macam mana, kan? Kita pun mula tanya pula kan. Jadi gitu kan. Kalau Ustaz Alim kau dia tengok kes kalau macam tu kau, dia kata macam mana, tak boleh siasat lagi. Maknanya kes tu tak selesai lagi, kena siasat dulu. Okey. Baik, jadi dalam kes ni kita tengok kan, apabila mana suami ni si isteri dia mati meninggalkan anak, maka suami dapat berapa? 1/4. Kita ingat lagi 1/4, separuh daripada 1/2. Kalau suami tidak kalau isteri itu mati tidak meninggalkan anak, barulah suami dapat 1/2. Macam ada satu kes saya dapat sebelum Ramadan itu, bagaimana seorang guru mati meninggalkan suami dan juga anak daripada suami dia. Dia tak dapat anak, kan? Dia tak ada anak, tapi suami dia tu ada anak daripada perkahwinan lampau, kan? Jadi dalam kes ni, berapa suami dia akan dapat kalau isteri dia meninggal ni, cikgu ni meninggal? Suami akan dapat 1/2. Dia tak dapat 1/4 walaupun ada anak. Sebab apa? Anak tu adalah anak suami dengan isteri lain. Jadi bukannya anak suami dengan isteri yang mati ni. Jadi kita kena faham macam tu. Okey. Baik, anak-anak, oleh kerana ada anak lelaki dan anak perempuan, maka mereka mendapat bahagian asabah, bahagian baki. Baik. Maka asal masalah dia berapa? Kan? Iaitu pembahagi yang kita nak baki nak bahagikan daripada pusaka yang ditinggalkan nanti, iaitu kita tengok pada pembawah dia ni. Pembawah dia daripada bahagian fardu yang diberikan kepada waris tu. Okey, jadi dalam kes ni ada satu saja, maka kita yang 4 ni kita naikkan ke sebelah atas. Okey, ni pembahagi dia 4. Maka kita akan dapat berapa? 4 bahagi 4, 1 darab 1, 1. Maka 4 tolak 1, 3. Ni bahagian asabah. Asabah ni bahagian baki. Maknanya tolak dulu bahagian fardu, barulah kita ambil bahagian asabah tu, kan? Apa yang tinggal daripada fardu tu, itulah bahagian asabah. Jadi dalam kes ni asabahnya ataupun bakinya adalah 3. Jadi waris ada berapa orang? Waris ada 4 orang, kan? Semua ni dapat 4 bahagian ke? Tidak. Jadi kalau kita tengok bahagian asabah ni, maka lelaki layak mendapat 2 bahagian setiap seorang, setiap perempuan pula mendapat 1 bahagian setiap seorang. Jumlah dia berapa? Jumlah dia adalah 6. Nampak ada 4 orang, tapi bahagian dia sebenarnya adalah 6 bahagian. Sebab setiap lelaki akan mendapat 2 bahagian, setiap perempuan mendapat 1 bahagian. Jadi bila kita jumlahkan, maka jumlah dia adalah 2, 4, 6. Ada 6 bahagian. Jangan tengok kepala. Kalau jantina tak sama, kena tengok pada saham dia. Okey. Kes hari ni yang dibincangkan oleh Ustaz Wan Halim dalam radio. Siapa dengar tak tadi? Menarik. Kes macam ni kot cerita dia. Tapi tak ada suami, anak-anak sahaja. Ada 4 orang anak. Macam ni kot 2 lelaki, 2 orang perempuan. Tahu tak cerita tadi? Tak ni. Tahu? Ke ramai tak tahu? Ramai tak tahu boleh buat soalan pula. Bincang pula, kan? Hanya soalan nanya. Okey, boleh. Okey, jadi macam mana? Okey, 3 boleh bagi tak dengan 6? Tak boleh tak boleh bagi tapi boleh dimatikan sifir ni sebenarnya. Kalau kaedah advance boleh bagi boleh bagi. Nak ikut kaedah advance dulu ke ikut kaedah biasa dulu? Kaedah biasa dulu tunjuk kaedah biasa dulu. Okey, takut pening cuti lama ni tunjuk kaedah hak yang peringkat kedua selalu. Pening selalu dia ada kaedah dia. Kita boleh matikan sifir ni. Jadi mudah sikit. Dia tak panjang cerita. Lepas tu kita tunjuk lepas ni macam mana Jadi 6 ni kita darabkan dengan 4. Ni kaedah pertama, kaedah asas. Bagi orang yang baru nak mula, buat kaedah ni dulu. Okey, 6 darab dengan 4, kan? Letak 6 kat atas, 6 darab 4, kita akan dapat pembahagian baru, asal masalah baru, iaitu 6 darab 4 24. Maka 6 darab 1 6, 6 darab 3
18 kan, 18 bahagikan dengan 6 bahagian. Ataupun nak mudah lagi kan, kita ambil laju sikit, 3 darab 2 6, 3 darab 2 6, 3 darab 1 3, 3 darab 1 3. Jumlah ni mesti dapat 18 balik. Sama tu kaedah dia jadi 24 bahagikan dengan kepada kita punya bahagian, nanti kita bahagikan kepada 24 bahagian. Tengok asal masalah yang terakhir ataupun bahagian tasheh dia. Jadi suami akan dapat 6 per 24 kan. Anak lelaki setiap seorang dapat 6 per 24. Kemudiannya anak perempuan 3 per 24. Tapi ni boleh kecilkan lagi ni. Berapa kalau kecilkan? Boleh kecilkan lagi untuk mudahkan dia. Berapa? Guna sifir berapa? Sifir 3 kan? Boleh sifir 3 Jadi 24 bagi 3 berapa? 8 8. Lepas tu 6 bagi 3 2 2 2, 3 bagi 3 1. Cukup tak 8? Kan? Okey, tu kaedah asas kaedah hak yang pertama lah. Kaedah yang kedua boleh ni. Nak salin lah ni. Ni kaedah pertama Nak tunjuk kaedah bagaimana cara nak mati daripada awal lagi. Supaya kita tak panjang cerita. Kaedah mati ni untuk memudahkan kita dalam pengiraan. Boleh? Sebab sebenarnya kita dah masuk peringkat kedua ni sebenarnya bincang. Jadi saya berani nak ajar. Kalau tidak kena tunjuk cara ni je dulu. Boleh nak tunjuk satu cara ni. Bos pendek dia, hak mudah sikit. Baik, semasa kita dapat bahagian ni, okey saya buat sebelah sini nak tunjuk beza. Okey. Kita ambil daripada sini daripada asal masalah 4 di mana suami dapat 1, anak-anak dapat 3 bahagian. Okey, kita ambil daripada sini cerita dia. Ni perbandingan dengan kaedah hak asal. Maknanya asas kena kira lagu ni supaya tak salah kira. Jangan buat laju-laju sangat, takut kan tersalah. Kalau dah boleh nanti peringkat pertama dah biasa dah buat pengiraan, boleh ambil kaedah yang satu lagi. Macam mana cara dia? Di mana 3 dengan 6 ni kita matikan selalu. 3 bagi 1, 3 bagi 2. Boleh? Jadi 2 ni kita darabkan dengan 4. Maka kita akan dapat berapa? 8. Jadi 2 darab 1 2. Lepas tu 1 darab 2 2 2 1 1. Sama tak macam ni? Boleh Kalau ada pandai boleh ajar ni. Kalau tak boleh nak kira lagi lagu ni, pening lagi, ambil dulu kaedah asas dia. Nampak tak? Kalau dah boleh nanti ambil ni, laju sikit, cepat sikit, nak selesai masalah. Kena kes 10 lapis, 20 lapis, lambat kan buat macam ni. Tapi peringkat awal, kalau kematian 1 lapis saja boleh buat macam ni. Sebab apa? Mudah. Mudah kita kesan. Kalau kita tak biasa lagi kira, buat yang ni dulu. Supaya nampak. Satu lagi, kalau kita baru nak buat, baru belajar pula hal ni, kurang-kurangnya kalau adalah tersalah, senang kita nak rujuk kat mana silap. Kita buat balik ikut asal. Jangan main-main tuan-tuan. Saya masa Ramadan baru ni kira satu kes. Ramadan rasanya kira balik kes kematian 5 lapis. Salah satu nombor je. 3-4 hari pusing. Pasal apa tak keluar jawapan? Kira salah satu nombor saja. Padahal mudah je, bila jumpa balik la ilaha illallah, nombor satu nombor je salah. Jadi sebab tu maknanya kena berlatih dulu. Kita kuasai dulu hak pekat asas. Ni hak asas dia. Lepas tu kalau dah boleh nanti boleh cuba bahagian hak yang advance sikit. Peringkat kedua. Mudah sikit. Jadi kalau kita mengira untuk kes yang berlapis-lapis, jimatlah kalau tidak panjang tuan-tuan, dia punya kertas kiraan tu. Okey. Boleh kes pertama Okey, kes yang kedua kita ambil sikit kes petang tadi. Sebab kes petang tadi mudah sikit. Yang diceritakan oleh Ustaz Abdul Halim. Okey, kes petang tadi cerita dia boleh dapat dah Saya padam Okey, ni bagi orang yang ramai tak dengar hak petang tadi. Tak ramai, tak ada orang dengar. Seorang je. Okey.
Saya ulang lah. Sebab kes hak petang tadi mudah sikit pada ni. Takut kau ni, ni lah Ustaz lama pula nak kira ni. Okey, kita tengok sikit hak petang tadi. Yang dikongsikan Ustaz Walim dalam radio tadi. Dia macam ni juga, lebih kurang macam ni juga, tapi lain sikit. Sebab tak ada suami dalam kes petang tadi. Saya nak kongsi sikit sebab nak tunjuk macam mana. Biasalah awal-awal ni kita ulang kaji ni tak boleh kira panjang-panjang selalu. Kena kira mudah-mudah dulu. Kalau tidak nanti kan minggu depan tak ada susah faraid. Okey, jadi kita ambil mudah-mudah dulu. Okey, petang tadi kes dia seorang wanita si ibu dia tinggalkan 4 orang anak. 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Macam ni macam kes kita tadi, bab pertama tadi, cuma buang suami je. Baik. Apa cerita dia? Si ibu, pertama kes dia, si ibu mempunyai simpanan sebanyak RM30,000. RM30,000. Okey. Anak-anak dia bersepakat nak bagi 30,000 ini sama rata. Nak bagi sama rata. Baik. Si ibu juga mempunyai simpanan sebanyak RM40,000 dalam tabung haji. Okey. Hak ni dia adik-beradik dia bincang-bincang nak bagi secara faraid. Dan si ibu ni bila dia mati adalah orang bayar, mungkin hutang. Hutang sebanyak RM5,000. Baik. Hak ni pula dia orang tanya, boleh tak hak 5,000 ni nak bagi ke adik hak tengah belajar lagi, adik bosu tengah belajar lagi, nak bagi belaka, tak mau ambil. Abang-abang kakak-kakak tak mau ambil. Baik. Nampak tak salah ya? Salah dia begini je, rekas je. Siapa hak dengar petang ni boleh jawab dah. Tunjuk depan kali. Okey, macam mana? Pertama, ibu ada simpanan sebanyak RM30,000. 30,000 ni adik-beradik dia, anak-anak dia ni 4 orang, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan, bersepakat nak bagi sama rata, sama banyak. Kemudian si ibu juga mempunyai simpanan lagi sebanyak RM40,000. Hak ni dia orang bincang nak bagi ikut faraid. Hak lelaki tanya, boleh tak nak bagi secara faraid? Nak bagi faraid dengan faraid. Hak ketiga, orang bayar kepada waris dia ni, salah seorang anak dia ni, hak yang mungkin dia pernah berhutang dengan si ibu sebanyak 5,000. Tapi hak 5,000 ni abang-abang kakak-kakak ni kata nak bagilah. Nak bagi, tak mau bagi ni, nak bagi pakat bagi terus ke adik hak bosu hak tengah belajar lagi. Okey. Nampak tak? Macam mana faham tak ni soalan ni? Okey, boleh baik, soalan yang pertama kita pergi sesa. RM30,000 boleh dah nak bagi sama rata? RM30,000 boleh dah bagi sama rata? Kita belajar faraid. Boleh? Boleh? Ikut hukum dulu. Okey. Kalau ikut asalnya ikut hukum dulu Okey. Jadi boleh bagi secara sama rata, tapi biarlah tahu dulu bahagian masing-masing secara faraid sebab faraid ni hak Allah, hukum Allah hak nak bagi sama rata tu hak sama-sama kita sebenarnya jadi boleh jadi nak bagi ni biar tahu dulu bahagian hak fardu dia, iaitu secara faraid itu berapa kiraan dia. Sebab apa? Nanti dalam pembahagian ini maka yang lelaki akan tentunya mengurangkan bahagian dia sebanyak 2 bahagian
yang mana dia ambil sebahagian daripada 2 bahagian setiap seorang ni, diberikan kepada adik-adik dia hak perempuan. Macam tu adik-adik dia hak perempuan. Jadi kerana tu biar tahu dulu supaya maknanya berlakunya redha meredai di antara satu sama lain kan. Jangan beri tu secara terpaksa. Sebab apa? Abang sulung kata ataupun kakak sulung kata, "Mu jaga, kamu bagi." Kan? Kita kena bagi sama rata ni kan. Jadi tak boleh gitu kena maknanya biar tahu dulu bahagian masing-masing. Sebab apa? Sekiranya ada waris-waris ni nak secara faraid, maka tak ada masalah lah. Ambil lah bahagian dia sebab memang bahagian dia kan, hak dia. Hak lain tu kalau katakanlah dia nak bagi sama rata pun, teruskan Lepas dia dah tahu bahagian dia sepatutnya dapat berapa, lepas tu bila bagi sama rata, banyak mana tinggal kan. Okey, boleh jadi dua-dua ni boleh. Jadi bila kita tahu gitu, hak yang ni tak ada masalah lah kan. Okey, boleh jadi hak yang adik ni pula, hak yang pihak ketiga ni 5,000, nak buat macam mana? Hak lain setuju belaka. Boleh lah tak ada masalah kalau semua-semua dah faham dah pembahagian tu kan, redha, jadi tak ada masalah Jadi kita tengok macam mana pembahagian dia. Baik, cara dia, okey, semua anak-anak ni dia layak secara asabah. Sebab ada anak lelaki, maka pembahagian dia diberikan secara asabah, maka lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian setiap seorang. Bukan maknanya 2 orang ni ambil 2 bahagian, 2 orang ni ambil 1 bahagian, bukan. Maknanya setiap seorang dapat. Jangan salah faham. Okey, lepas tu kita buat gini ni sebab nak bagi jelas. Sebab ada setengah-setengah orang dia ingat 2 orang ni ambil 2 bahagian, 2 orang ni ambil 1 bahagian. Begitu dia buat lamsam. Bukan macam tu. Dia setiap seorang. Jadi bila begitu kita tengok berapa bahagian dia. Bahagian dia, jumlah dia sebanyak 6 bahagian. Okey. Jadi jumlah dia adalah 6 bahagian, maka asal masalah dia adalah 6. Maka lelaki 2 bahagian, perempuan setiap seorang 1 bahagian. Macam tu boleh. Jadi kita tengok dulu daripada hari ni untuk kes yang pertama, maka kita buat macam mana? RM 30,000 bahagikan dengan 6, maka kita dapat 1 bahagian berjumlah RM berapa? Keluar kalkulator. Dah berapa? 5,000 Okey, 5,000. Okey, 5 darab 6 30. Okey. Jadi 1 bahagian adalah 50, maka 5,000 ni darabkan dengan bahagian masing-masing. Yang lelaki darabkan dengan 2 bahagian, yang perempuan darabkan dengan 1 bahagian. Tahulah jumlah dia berapa. Okey, daripada 30,000. Bila dah tahu tu bahagian tu masing-masing, macam yang lelaki dapat berapa? Dapat 10,000 kan. RM yang lelaki dapat 10,000 kan. Yang perempuan dapat RM 5,000. Okey. Jadi sekarang ni kalau nak buat sama rata daripada jumlah 30,000, maka apa akan jadi? 30,000 bagi 4. Kena bagi 4. Ni bagi 6 ikut bahagian fardu kan. Maka kena kira dengan bagi 4. Jadi RM, okey ni hak lelaki, ni perempuan. Okey. Jadi RM 30,000 bahagikan dengan 4 untuk kalau sama rata sebab ikut bilangan kepala kan. Dapat berapa? 7,500. RM masing-masing akan dapat RM 7,500. Tengok. Yang lelaki akan dapat pengurangan sebab lelaki asalnya dapat 10,000 tapi dapat 7,500 sahaja. Yang perempuan asalnya dapat 5,000 kan. Maka dia akan jadi lebih sebanyak berapa? 2,500 2,500 lagi sebab dah ambil daripada bahagian lelaki. Sebab tu maknanya kena tahu dulu bahagian fardu kan, supaya bila bagi secara sama rata ni jelas berapa banyak yang telah dikurangkan dan ditambah kepada waris-waris. Jadi kalau redha jalan. Kalau katakan tiba-tiba seorang ni kata sikit pula saya nak ambil baik ikut faraid pula bincang-bincang mula tu dengar tu tak apa siang kita bagi sama banyak
Kan? Tiba-tiba bila kira-kira sikit lah pula. Boleh nak undur balik. Apa? Boleh. Hak ni kata tak apa lah, biar kan. Piti banyak dah kan. Jadi hak ni pun haji dah ke apa kan. Ni nak ambil secara fardu. Ambil secara faraid kan, bahagian dengan faraid. Maka ambil lah 10,000. Hak baki tu kan, hak lain tu ambil lah secara sama rata kalau nak teruskan. Ataupun kalau katakanlah nak terus ke kan, tak ada masalah. Kata biarlah sama-sama kita je adik-beradik nak buat benda kan, tak kisah kan. Jadi boleh jalankan. Jadi biar jelas dulu, senang itu kaedah yang mudah lah maknanya untuk kita meleraikan perbalahan di kalangan waris-waris. Jelas molek-molek kan, bila dapat cerita molek-molek. Sebab memang payah pun bab-bab harta ni kan, bab-bab duit ni balah orang kalau salah-salah cakap kan. Benda kadang-kadang bukan salah pun, benda-benda kadang-kadang cerita-cerita tu betul dah, tapi mungkin salah cerita. Batu kena hati-hati okey. Ni bahagian untuk kes yang pertama. Jadi kalau boleh terima, jalan. Sama ada bahagian ni ataupun bahagian ni. Boleh pilih lah. Kalau nak, tadi kata nak sama rata bahagian 30,000 ni, maka ambil, tak ada masalah. Itu pengiraan dia. Baik, kata pula untuk kes yang kedua. Ni kes yang kedua. Boleh Saya pagi tadi dihubungi oleh seorang kawan saya yang sama-sama belajar dengan ahli pada 2017 dulu, dalam kursus faraid yang 2017 tu. Kawan satu kursus lah, tapi dia ni adalah pelajar lepasan Jordan, pelajar banyak syariah. Dia tanya saya, "Ustaz lapang tak? Ustaz ada kes tak? Nak belajar cara macam mana nak selesaikan kes kan?" Sebab mungkin dia dulu mungkin tak tahu, mungkin yang dia belajar dengan Ustaz Mahathir tak tahu kan. Doktor dia pernah jumpa, saya pun tak tahu, tak ada nak tanya tadi. Jadi dia tanya saya, ada tak doktor buat kes Ustaz buat kes macam mana kan, dia nak ikut cara dia nak belajar cara nak selesaikan. Jadi kata tak apa lah, insya-Allah lah kalau ada kes-kes yang akan datang ni, insya-Allah lah saya ajaklah dia nanti maknanya. Tak tahu kot sama ke orang yang sama kan. Kalau dia maknanya dia pernah jadi anak murid Ustaz Mahathir pada tahun 2017 dalam kursus bawah Uniza dulu macam tu. Okey, yang kedua RM 40,000. Sebab dia belaka nak bagi secara faraid, maka kita bagikan dengan 6. Terus bagikan dengan 6, maka kita akan dapat satu bahagian RM 40 bagi 6. 6 darat berapa 40? 6 darat berapa? RM6,666. Satu bahagian Okey, jadi satu bahagian ni jumlah dia RM6,666.66. Darabkan dengan setiap bahagian ni. Kalau lelaki jadi berapa? RM yang lelaki sama dengan RM RM12,000 tau. RM1,000 berapa? RM333.33 kalau perempuan satu lah. Kalau perempuan sama RM6,666.6. Ini dia kata dia nak bagi secara faraid kan, bukan secara sama rata kan. Jadi tak ada masalah. Jadi kita bagi terus lah, ikut kaedah ni. Ni asas dia. Daripada sini kita bergerak macam mana untuk pembagian harta-harta yang lain. Okey. Lepas tu yang akhir sekali, masing-masing nak tolak bahagian. Dia sebenarnya setiap satu-satu tu masing-masing kadar dia ikut ni cuma tinggal lagi macam mana pembahagian tu. Jadi boleh nak buat, nak bagi sama banyak pun boleh, sama rata, nak bagi ikut faraid pun boleh, nak bagi nak lepas bahagian. Yang kaedah yang terakhir ni adalah kaedah lepaskan bahagian, kaedah takharus kan. Boleh juga buat, tak ada masalah, boleh berlaku. Cuma tinggal lagi kena sepakat dan mesti tahu dulu bahagian secara faraid ni macam mana, biar jelas. Supaya tidaklah berlaku kalau katakanlah macam tadi, nak bagi sama rata dulu, secara faraid tak tahu macam mana bagi sama rata, tiba-tiba mari surau tak cerita bahagian orang lelaki ni dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Kira-kira dapat 10,000 kan, bagi sama rata dapat 7,500
Lepas tu nak ngundur balik kan, benda habis dah, barang habis dah. Jadi susah kan, berbalah kan. Jadi sebab tu maknanya biar jelas dulu. Sebab tu maknanya fungsi bila kita belajar faraid ni, pertama kita tahu bahagian macam mana nak kaedah bagi dia kan. Yang kedua, kita maknanya boleh pilih lah kan, nak buat macam mana. Lepas tu, dan yang ketiga, kita boleh merancang nak bagi mana harta kita. Kalau katakanlah kita sendiri mati lagi kan, kita mati akan datang kan, macam mana kita nak bagi, apa harta yang kita ada kan, hak mana hak yang boleh bagi, hak mana tak boleh bagi lagi. Tak boleh bagi lagi dengan sebab apa? Antara lainnya kerana sebab hutang kan, tak boleh bagi lagi kan, ataupun benda-benda yang tidak sah dari segi syarak boleh bagi dengan pusaka kan, macam tu kan. Ni contoh-contoh kes yang maknanya boleh kita tengok balik. Ni kes untuk ulang kaji lah kan. Saya ambil satu kan, sempat dah ni nak ambil satu lagi ni. Ada satu kes kes ni kawan saya pula cerita pagi tadi dia tanya tentang masalah kes dia berkaitan dengan wang Baitul Mal. Okey, yang ni jelas nampak jadi hak yang tadi tu, hak yang kelima tu selesai. Kalau katakanlah dia setuju belaka nak lepas bahagian masing-masing kan, tahu dah bahagian dia kadar macam mana, okey jalan je lah muafakat, kena muafakat. Ada orang tanya selepas tu dah, maknanya hak mana sebenarnya yang pentingnya terletak pada muafakat. Bagi cara faraid pun muafakat juga kan, mana setuju belaka kan. Nak bagi sama rata pun sama juga, tapi dengan syarat mesti tahu dulu bahagian secara faraid dia macam mana supaya senang, tidak berlaku tuntutan kemudian kan. Kalau kita bicara, kalau melibatkan contoh ni hanya duit mungkin boleh ganti gitulah, tapi kalau macam melibatkan tanah ke apa ke kan, jadi maknanya bila dah keluar perintah contohnya kan, tiba-tiba waris tidak setuju selepas tu. Jadi kalau nak filekan perbicaraan pula semula, boleh, bukan tak boleh, tapi maknanya merugikan lah, benda boleh selesai daripada awal kan. Okey, jadi ni tujuan antara lain kita bincang tentang bahagian pusaka ni. Baik, soalan yang saya terima hari ni daripada kawan saya, Aminah, bukan nama sebenar. Okey, Aminah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan suami iaitu Ali dengan 2 orang anak perempuan. Okey, suami dia ni juga pernah mempunyai suami dia ni kan, ada anak lain pula dengan isteri yang kedua, iaitu seramai 4 orang lelaki dan juga 5 orang perempuan. Ini daripada isteri yang kedua. Suami dia ni berbini 2 lah kan, beristeri 2 tapi isteri dia ni meninggal dulu. Mungkin kalau silap saya, isteri dia ni meninggal tahun 2017. Okey, dia meninggal kemudian sikit. Tapi sebelum suami. Sebab suami tu meninggal dunia pada tahun 2018. Tahun lepas. Meninggal pada tahun 2018. Jadi kes ni bergerak dalam tempoh masa yang maknanya dekat jugalah kan. Sebab tu maknanya kes ni dia perlu kepada segera pengurusan dia. Sebab kita tak tahu bila berlaku kematian ni. Jadi dia kata sekarang ni timbul soalannya ialah bila mana daripada kes yang pertama ini, daripada kes yang pertama ini sebenarnya tidak berlaku lagi proses pengurusan harta pusaka ni kan. Pembagian pusaka ni tak berlaku lagi. Tahun 2019 baru nak buat kan. Setelah mana dah ada waris-waris yang lain meninggal dunia kan. Kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak buat, dan orang tak tahu perlu ke buat cepat. Nak buat cepat ni cepat setara mana kan. Kadang-kadang ada banyak-banyak benda jugalah sangkut tengah-tengah jalan tu kan. Jadi sebab tu antara lain tujuan kita membincangkan ilmu faraid ini adalah untuk memberi pendedahan dan juga memahamkan kepada masyarakat apa yang perlu dibuat kan. Okey, boleh itu tujuan dia. Jadi nak buat macam mana? Kalau tahun 2019 ni barulah maknanya nak dibahagikan. Sebab yang menjadi persoalan kes ini ialah apabila mana kawan saya menyatakan bahawa ada duit Baitul Mal, ada duit Baitul Mal yang mana tidak menjadi milik sepenuhnya kepada si mati yang pertama.
Okey, ceritanya gini. Ni kes si mati ni. Tapi sebenarnya hak yang menjadi melibatkan duit Baitul Mal ni macam mana? Iaitu kawan saya ni diamanahkan oleh arwah ayah dia untuk menyerahkan hutang kepada Aminah. Hutang kepada Aminah. Jadi nak bagi ke mana? Soalan ni sebenarnya silap ni, kat bawah ni bukan. Jadi ada orang berhutang dengan Aminah kan, sebanyak 10,000. Gitu cerita dia. Silap. Bukan Aminah yang meninggalkan ni. Jadi tapi betul lah, hak dia juga. Orang berhutang dengan dia. Orang berhutang dengan dia. Jadi nak bagi macam mana? Jadi dia kata dia sangkut situ sebab bila dia tengok senarai waris tu, dia kata ada bahagian melibatkan Baitul Mal. Kes ni dia telah maknanya cuba selesaikan lama dah. Tapi tak dan lagi nak serah tu kan. Nak kesan-kesan waris-waris pula. Okey, baik. Jadi gitu. Jadi orang berhutang, satunya duit dia, harta dia. Tu satu hal dah, pusaka. Dia berhutang orang. Si mati berhutang orang. Tu waris-waris kena tunaikan sebelum bagi harta pusaka dia. Tu dalam, kalau kita bincang dulu, pengurusan jenazah, hutang, wasiat, barulah faraid. Kan? Ini faraid ni yang keempat dah. Jadi kalau si mati ni ada berhutang orang, selesaikan dulu. Kan? Ambil daripada piti dia. Kalau ada waris-waris bermurah hati nak tolong bayar, lagi bagus. Kan? Macam tu. Sekarang ni kalau orang pula berhutang dengan dia, ada kes ni sebenarnya orang kawan saya tu, keluarga kawan saya dia tu, arwah ayah dia tu mungkin maknanya pernah berhutang dengan Aminah ni. Macam tu. Okey. Jadi harta tu sebenarnya jadi harta Aminah. Kira harta Aminah. Jadi kena bagi ke faraid kau. Sama jadi macam mana nak buat? Siapa boleh buat Kena buat kerja rumah ni. Kan? Perak soalan ni Ustaz. Kena check dulu ni. Macam mana? Boleh belaka? Nak sesah selalu ke nak buat kerja rumah? Sesah selalu. Tanpa jawab ni minggu depan. Okey, sesah lalu boleh tak ada masalah, kita bincang je okey. Okey macam mana kita tengok situ. Kes ni si mati Aminah. Okey. Aminah mati tinggalkan suami dia Ali dan berapa orang anak? 2 orang anak perempuan tak? 2 orang anak perempuan. Okey. Aminah mati pada tahun 2016. Okey. Kemudiannya Ali ni dia bernikah dengan bini muda kan, isteri. Tapi hari ni dia dapat ramai sikit anak, iaitu 5 lelaki. 5 lelaki ke 4 lelaki. Kalau istilah Ustaz Wali banyak makan daging. Okey. Kalau lelaki ramai ni banyak makan daging, kalau puan ramai banyak makan sayur. Gitu. Okey, anak perempuan. Apa biasa belajar dengan Ustaz Walin, biasa ada dengan istilah tu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Isteri dia meninggal 2017. Ali sendiri meninggal pada 2018. Dia nampak tak? Kes ni baru nak selesai pada tahun 2019. Nampak tak? Selang masa dah lama kan? Jadi kalau orang tanya berapa segerakah perlu diselesaikan kan? Kalau nak segera tu segera macam mana? Jadi kena cepat sebelum berlakunya kematian yang seterusnya. Jangan tangguh-tangguh. Sebab tak jangka bab mati ni tak tentu. Kadang-kadang panjang umur waris-waris, tak ada masalah kan. Tapi kalau dah berlaku kematian yang kedua dan ketiga ni, jadi kematian ni, kes ni sebenarnya kes kematian berlapis. Jadi baik. Sekarang ni soalan dia, orang berhutang Aminah
dan telah membayar sebanyak RM10,000. Okey. RM10,000. Jadi nak bagi macam mana? Siapa yang layak terima? Jadi kita tengok dulu daripada kematian yang pertama. Sebab kes ni dah jadi kematian berlapis. Daripada kematian yang pertama, siapa kedua ni tak tahu lah, tengok lah. Rasa tak apa kot. Okey. Sebab suami dia mati kemudian ni. Tapi tak tahu, tengok dulu. Aminah mati meninggalkan suami, kan? Ali lah, kan? Kemudiannya 2 orang anak perempuan. Okey. Okey, jadi suami dapat berapa? 1/4 kerana ada anak semati, iaitu 2 orang anak perempuan. Yang kira ni, ni sebab suami ni dapat dengan isteri ni. Okey. Jadi anak hak ni. Kalau hak ni barulah boleh kira kat ni. Sebab anak dia dengan isteri yang pertama. Okey. Jadi anak dia dapat berapa? 2 orang perempuan. 2/3. Sebab apa dapat 2/3? Sebab lebih daripada seorang. Kalau seorang 1/2. Tapi syarat dia mestilah tidak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki akan jadi macam kes tadi, daripada jadi asobah. Perempuan akan dapat 1 bahagian, lelaki akan dapat 2 bahagian setiap seorang. Okey. Jadi asal masalah macam mana nak kira? Tengok pembawah dia, 3 dan juga 4. Tengok sifir dia, kan? Berapakah gandak sepunya terkecil? Maka 3 dengan 4 12. Jadi 12 bagi 4 3, 3 darab 1 3, 12 bagi 3 12 bagi 3 4, 4 darab 2 8. Jadi 8 bagi 2 8 bagi 2 4, kan? 4 setiap seorang. Sebab sama perempuan je, dan sama, boleh bagi sama banyak dah. Sebab dia dua bahagian je. Baik. Boleh? Jadi 3 campur 8 berapa? 11. Maknanya ada lebih 1. 1 ni hak cerita jadi Baitul Mal ni. Okey. Ni cerita jahat yang kawan saya tu tak bagi tu, tak boleh nak bagi lagi tu sebab harta ni bukan milik semua sekali. Sebab ada bahagian lebih. Jadi cerita dia, bila dia tanya pendapat nak buat macam mana, boleh dah Baitul Mal ni nak bagi kepada madrasah ataupun orang-orang, kira lah orang fakir miskin ke, ataupun macam mana. Tu soalan dia. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Hak orang. Baik. Bila hak Baitul Mal ni, biar Baitul Mal buat keputusan. Kalau betul dah tak ada waris yang menghabiskan dia, baki ni. Kalau katakanlah dalam siasatan waris ni, Aminah ni kebetulan dia anak tunggal, tapi saya tak nak tanya tadi, anak tunggal ni betul ke anak tunggal? Aku ada adik-beradik seibu pula. Kadang-kadang orang tengok adik-beradik seibu sebapa dan sebapa saja, kan? Jadi seibu tu orang tak pandang. Jadi kalau ada adik-beradik seibu, kena campur pula, kan? Kena kira pula. Jadi tak ada nak panjang lagi lah tadi sebab dalam tembung urusan lain. Jadi saya sempat bagi tahunya sebab dia duduk gaduh nak bagi satu bahagian ni pada Baitul Mal. Kata siasat dulu. Sebab kena cari dulu waris. Kalau tak ada adik-beradik, sebab dia memang tunggal sungguh, cari waris daripada sebelah ayah dulu, kan? Turun dulu keturunan adik-beradik ayah, kemudiannya turun keturunan lelaki dulu. Kalau tak ada, pindah pada toki pula. Kena cari. Memang akan jadi rumit. Sebab apa? Sebabnya waris-waris tersebut mungkin ada dan duduk jauh-jauh, tak kenal, kan? Nak cari pok-pok dara ataupun dua pupu sebab belah toki pula, kan? Adik-beradik toki. Jadi sebab tu kena tahu faraid ni juga. Sekurang-kurangnya kita boleh mengesan. Kalau katakanlah ada melibatkan baki macam ni, siapa yang layak terima, kan? Nak serah dulu pada Baitul Mal bukan tak boleh, tapi siasat dulu. Sebab kalau dah serah Baitul Mal nak tuntut balik takut susah. Kena ulang bicara dan sebagainya, jadi selesaikan dulu biar sah betul-betul tak ada waris yang layak terima untuk bahagian baki ni, barulah diberikan kepada Baitul Mal. Jangan terus beri mentang-mentang cari-cari tak tahu lah ada kedok kan, mudah cerita, kilah-kilah beri Baitul Mal. Jangan tuan-tuan. Pernah berlaku kes Ustaz Walim cerita, serah pada Baitul Mal sebab waris-waris kata tak ada dah hak layak terima, kan?
Molek-molek ada serah pada Baitul Mal, tak lama selepas tu baliklah anak lelaki. Kan? Khabar anak kepada si mati. Jadi layak terima. Jadi susah pula kena buat ulang bicara dan sebagainya. Kan? Buat permohonan balik tuntut dengan Baitul Mal, bahagian hak yang diserahkan pada Baitul Mal tu. Jadi kena siasat dulu. Jadi kena siasat dulu biar jelas memang tidak ada orang hak yang tu layak terima, barulah diserahkan pada Baitul Mal. Tak boleh kita nak belanjakan. Kan? Maknanya payah-payah susah sangat ni, nak cari waris pun tak tahu mana. Kan? Malah nak serabut kepala, kita pun sedekah je lah. Kan? Wakaf ke. Jadi tak boleh. Ataupun yang ketiga, soalan dia berkaitan dengan Baitul Mal juga. Siapa yang kena uruskan serah pada Baitul Mal ni? Nak suruh Baitul Mal ambil ke? Mari ambil ke mana? Ataupun macam mana? Kita waris-waris ni, kalau memang bahagian ni adalah bahagian Baitul Mal, baki ni, maka perlulah menyerahkan kepada Baitul Mal. Jangan tunggu Baitul Mal mari ambil. Memang tak ambil. Baitul Mal tak akan mari ambil lah, sebab dia tak tahu. Jadi kita kena pergi serahkan bahagian baki tu, yang sebanyak satu bahagian ini, kepada Baitul Mal. Okey? Jadi hal ini kena selesai dulu. Cari dulu waris. Sebab tu dalam siasat waris ni penting. Cari lagi, kan? Siapa yang menghabiskan. Jadi nak kena pasti ni, kalau kita biasa buat kes, kita akan nampak asih lagi ada orang yang perlu dicari sebab nak selesaikan ni. Sebab kalau kita kira dulu, tiba-tiba terpaksa pula ulang siasatan waris, kan? Jadi panjang cerita. Jadi selesaikan dulu, biar selesai tahu ni, terima. Barulah boleh pindah kepada bahagian suami pula. Bila mana suami meninggal tahun 2018, kan? Isteri ni tak dapat lah, kan? Dia tak dapat bahagian ni sebab dia tak ada kena-mengena pun dengan isteri yang pertama ni. Dia kalau dia mati 2019, barulah dia boleh ambil daripada bahagian suami, contohnya. Jadi dalam kes ni, kan, oleh kerana isteri yang kedua ni mati dulu juga, kan, maka bahagian suami ni akan berpindah kepada anak-anak pula. Jadi sekurang-kurangnya 2 lapis kematian. Jadi ni kena selesai dulu supaya tahu. Jadi tak boleh nak buat lah kes ni. Jadi biar kena tu. Okey. Anda katalah ada waris yang layak terima, barulah kita boleh kira ni seterusnya. Itu masuk dalam pengiraan kes berlapis. InsyaAllah kes berlapis ni, kalau tidak ada aral, kita boleh masuk bagaimana teknik-teknik pengiraan dia, selepas mana kita bincangkan bahagian-bahagian yang kita sedang cuba habiskan sekarang ni, tajuk-tajuk kita sekarang ni. Boleh boleh jadi kita tak panjang lah. Cuma kita nak tahunya tentang kedudukan kes Baitul Mal tadi, kan? Jadi cerita dia, kes Baitul Mal hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal sekiranya memang tidak ada dah waris yang layak terima. Tak boleh kita pandai-pandai pergi belanja, sebab bukan hak kita, kan? Pitih dalam kocek saya contohnya, kan? Tiba-tiba tuan-tuan ambil dan selup poket ustaz, masuk dalam tabung, tak sedekah. Gitu. Boleh tak? Kena tuan dia sendiri yang sedekah baru jadi, baru kena. Baik, setakat tu dulu perbincangan kita. Boleh ni untuk panas-panas dulu, panas-panas enjin dulu. InsyaAllah selepas kita tengok berapa lagi soalan nanti untuk ulang kaji ni, sampai kita ingat, barulah kita akan masuk kepada perbincangan kita yang tertangguh sebelum ni, iaitu waris kedua. Okey, jadi minggu depan ni insya-Allah kita akan bincang, saya adakah saya tak bagi lagi lah soalan ulang kaji. Jadi minggu depan ni saya beritahu selalu tajuk dia minggu depan ni kita akan bincang tentang struktur waris yang layak menerima saka, kan? Struktur waris tu daripada 14 orang lelaki dan juga 9 orang perempuan tu, semua sekali berjumlah 23 tu, kita akan bincang hal yang tu dulu. Kemudiannya kita akan bincang siapakah waris-waris yang layak tu, dengan berapakah kadar dan syarat-syarat dia untuk waris utama dan juga waris kedua, waris ganti, yang kita dah bincang sebelum Ramadan baru ni. Nak refresh balik tu. Lepas tu beberapa soalan lagi berkaitan tu, tengok boleh jawab atau tidak. Kalau tak ada bertukar dah apa semua, kita akan masuk seterusnya kepada tajuk yang tertangguh sebelum ni, iaitu waris kedua. Boleh
Jadi maknanya kerja rumah tu secara tak langsungnya balik ni boleh praktis dulu senarai-senarai waris yang teknik yang saya dah tunjukkan sebelum ni, dan cuba ingat balik berapakah bahagian waris-waris ni beserta syarat dia. InsyaAllah kita akan ulang kaji itu dulu pada pertemuan akan datang, dan kita akan cuba uji dengan beberapa soalan ulang kaji. Lepas tu kita kalau dah settle tak ada dah masalah, kita akan masuk kepada tajuk kita yang tertangguh sebelum ni, iaitu waris kedua. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu perbincangan malam ni. Soalan tak ada dah lewat dah ni. Kena soalan lagi. Ada, kita bagi soalan lain pula. Jadi kita tangguh dulu Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini manfaat pada kita semua kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memanjangkan dakwah faraid ini kepada kawasan-kawasan sekitarnya, kepada rakan-rakan sahabat taulan, dan membentuk kembali salah faham terhadap ilmu faraid ini, supaya waris-waris tidak terjebak dengan harta yang haram dan sebagainya. Dan apa yang kurang daripada perbincangan ini, saya mohon banyak kemaafan daripada kelemahan dan juga kecacatan daripada perbincangan ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Aqulu bima tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.